Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid cikgu tahun 6. Hari ini kita teruskan dengan pembelajaran sejarah bagi subtajuk cerita rakyat. Tentu murid-murid sedia maklum cerita rakyat yang pernah murid-murid dengar sebelum ini. Cerita rakyat merupakan sastra rakyat yang berbentuk cerita atau cerita lisan. Pada zaman dahulu, cerita rakyat ini sangat popular dan disampaikan secara turun-temurun. Contohnya daripada datuk kita kepada ibu bapa kita dan kepada kita. Ya. Jadi cerita rakyat ini biasanya mengisahkan suatu kejadian yang sebenar berlaku di tempat tersebut. Ya, sama ada merujuk pada watak haiwan, manusia ataupun dewa-dewa. Biasanya dalam cerita dewa-dewa ini ia hanya berunsur legenda ataupun hikayat yang mempunyai kesaktian. Okey. Cerita rakyat ini merupakan satu cerita yang berbentuk hiburan. Namun begitu, ianya ada menceritakan ataupun menyelitkan kisah-kisah tauladan yang patut kita ambil contoh dan tauladan. Masyarakat Melayu tradisional menyampaikan cerita rakyat ini dengan menjemput tukang-tukang cerita ataupun dipanggil tukang-tukang karut yang dijemput ketika majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan keramaian. Ianya merupakan satu cara bagaimana penduduk kampung berhibur pada ketika itu. Di sini cikgu nyatakan beberapa contoh cerita rakyat yang tentunya murid-murid sedia maklum. Seperti Pak Pandir dan rakan-rakan. Seperti cerita Pak Kaduk, Lebay Malang dan Si Luncai. Yang kedua pula ialah kisah Si Tanggang. Bagaimana murid-murid tahu, Si Tanggang merupakan cerita yang telah pun diadaptasi dalam bentuk filem. Cerita lama, bagaimana kisah seorang anak yang derhaka kepada ibu bapanya. Yang ketiga, Hikayat Sang Kancil. Ini merupakan cerita binatang. Cerita berkisah binatang bagaimana kecerdikan Sang Kancil walaupun bertubuh kecil tapi mempunyai akal yang sangat cerdik. Sebab itu ada peribahasa Melayu mengatakan cerdik seperti kancil. Yang keempat, Batu Belah Batu Bertangkup. Cerita ini juga merupakan cerita yang sedih yang menggambarkan tentang pengorbanan ibu bapa kita. Yang kelima, cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Bagaimana kisah dua orang perempuan yang mempunyai watak yang berbeza. Satu watak yang baik, manakala satu lagi watak berbentuk jahat ataupun antagonis. Yang keenam, cerita yang berbentuk legenda yang mempunyai unsur-unsur keterlaluan, kesaktian seperti cerita Puteri Santubong dan Puteri Sejenjang yang sangat popular di sebuah negeri di Sabah, iaitu kisah dengan Puteri Gunung Sentubong dan Gunung Senjinjang. Jadi cikgu rasa murid-murid sedia maklum dan pernah membaca beberapa cerita rakyat yang mungkin tak sama dengan contoh yang cikgu beri. Walau bagaimanapun, cikgu harap murid-murid pernah mendengar ataupun pernah membaca. Sekiranya murid-murid tidak pernah membaca cerita rakyat, murid-murid bolehlah mencari dalam internet, Google, dan menaip saja apakah bentuk cerita, tajuk cerita yang murid-murid ingin baca. Jadi di sini cikgu meminta murid-murid membuat satu latihan yang murid-murid perlu buat di dalam buku latihan masing-masing, iaitu pilih satu cerita yang murid-murid pernah baca ataupun murid-murid sudah tahu. Kemudian tulislah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita. Ringkasan cerita maksudnya cerita yang dipendekkan.
Maksudnya daripada awal hingga akhir apa yang intipati cerita tersebut. Tak perlu panjang tapi tak perlu terlalu pendek. Biar cerita itu dapat menggambarkan keseluruhan cerita berkenaan dengan tajuk cerita rakyat tersebut. Kemudian, nyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam cerita tersebut. Setiap cerita rakyat mempunyai beberapa pengajaran. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat mengeluarkan 2 pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Cikgu doakan murid-murid selamat menjawab latihan dan membuat pembacaan. Sekian, terima kasih.